Tamadun Melayu mengandungi kumpulan masyarakat yang mempunyai satu struktur sosial yang kompleks, terdiri daripada raja sebagai pemimpin, para ulama sebagai penasihat, golongan pembesar sebagai pembantu raja dalam urusan pentadbiran dan kumpulan pedagang serta petani sebagai pengusaha tamadun. Justru, kelahiran tamadun Melayu adalah seiring dengan kemunculan pusat-pusat kerajaan Melayu awal, sama ada kerajaan agraria yang terdiri daripada kerajaan Angkor dan kerajaan Funan maupun kerajaan maritim seperti kerajaan Langkasuka dan kerajaan Majapahit. 4 elemen utama dalam asas-asas tamadun Melayu. Pertama ialah asas pembentukan tamadun Melayu, kedua kesan penguasaan laluan perdagangan, ketiga pembentukan empayar atau kerajaan pra-Islam dan keempat tamadun Melayu selepas kedatangan Islam. Asas pembentukan tamadun Melayu. Apakah yang menjadi asas kepada kemunculan sistem sosial yang kompleks? Pertama, berasaskan penguasaan teknologi pertanian yang menjana kepada sumber makanan harian. Yang kedua, penghayatan terhadap nilai yang dibentuk acuannya oleh masyarakat Melayu itu sendiri dan nilai-nilai yang terhasil daripada interaksi mereka dengan tamadun luar. Penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai baru disebut sebagai asimilasi. Masyarakat Melayu terbahagi kepada Melayu Proto dan Melayu Ditro. Melayu Proto membawa kebudayaan Neolitik dan terdiri daripada orang asli di Semenanjung Malaysia, Dayak di Sarawak dan Batak di Sumatera. Melayu Ditro membawa kebudayaan Gangsa Besi. Mereka menduduki kawasan pantai dan lembah di Asia Tenggara dan lebih ramai daripada Melayu Proto. Melayu Ditro adalah orang Melayu di Malaysia pada hari ini dan dianggap Melayu moden berbanding dengan Melayu Proto. Berdasarkan penemuan ekologi, kerajaan Melayu wujud seawal 2,500 tahun dahulu di Lembah Bujang Kedah dan Kuala Selingsing Perak, dengan menyaksikan kewujudan pelabuhan-pelabuhan yang menguruskan perdagangan melalui Selat Melaka. Kedudukan Lembah Bujang di pertengahan jalan perdagangan antara China dan India menyebabkan pelabuhannya sesuai untuk aktiviti penyimpanan dan pertukaran barang. Aktiviti perdagangan dalam tamadun Melayu menonjolkan nilai tempatan dan nilai asing seperti kebolehan berinteraksi dengan masyarakat luar. Asas ketiga yang ditekankan ialah pembentukan empayar Melayu sebelum Islam. Masyarakat Melayu membentuk tamadun awal di Kepulauan Melayu dengan menguasai teknologi maritim. Kemahiran dalam teknologi maritim ini berbeza antara masyarakat Melayu dan masyarakat Melayu lain di rantau ini yang banyak bertumpu kepada kawasan pendalaman, iaitu masyarakat agraria. Masyarakat maritim dan agraria saling membantu terutamanya dalam memenuhi keperluan asas. Selain itu, wujud pengaruh Hindu-Buddha melalui monumen keagamaan seperti candi di Lembah Bujang Kedah, serta wujud empayar besar seperti empayar Funan, Sriwijaya, Langkasuka dan Beruas. Kedatangan Islam ke alam Melayu berlaku menerusi 3 jalan laluan yang berbeza, iaitu India, China dan Arab. Jalan pertama, Islam tiba secara langsung melalui jalan perdagangan laut dari tanah Arab dan Parsi. Jalan kedua, melalui perdagangan darat ke benua kecil India, diikuti kawasan alam Melayu. Jalan ketiga, melalui laluan perdagangan darat, iaitu laluan Sumatera ke tanah Cina dan di akhir. Kedatangan Islam ke alam Melayu telah membentuk kerajaan-kerajaan Melayu Islam seperti Kerajaan Islam Perlak, Samudra Pasai, Melaka, Aceh Brunei, Sulu, Mindanao dan Patani. Antara karya pada zaman ini ialah Hikayat Nur Muhammad, Hikayat Bulan Berbelah dan Hikayat Nabi Wafat. Sebuah lagi kerajaan Melayu Islam di alam Melayu ialah Melaka, yang terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam. Melaka muncul sebagai pusat agama Islam terpenting di Asia Tenggara, terutamanya selepas pemerintahan Sultan Muzaffar Shah.
Pandangan semesta tamadun Melayu. Pandangan semesta worldview sebuah tamadun memainkan peranan penting dalam memahami akar asas pembentukan tersebut. Ibnu Khaldun menegaskan bahawa suasana persekitaran merupakan suatu unsur terpenting dalam pembentukan pandangan semesta sesebuah masyarakat. Pandangan serupa ini kebenarannya digarap juga oleh Albert Schweitzer yang meletakkan nilai dan pemikiran sesebuah masyarakat sebagai intipati suatu pandangan semesta. Albert Schweitzer meletakkan nilai dan pemikiran sesebuah masyarakat sebagai intipati suatu pandangan semesta. Syekh Naqid Al-Atas berpandangan bahawa pandangan semesta Islam merangkumi dunia dan akhirat, yang mana aspek dunia merupakan persediaan bagi aspek akhirat yang realiti atau hakikat yang dilihat dari mata hati manusia yang mengenai kewujudan semesta alam. Secara umumnya, pandangan semesta masyarakat Melayu dilihat melalui dua dimensi yang utama, iaitu zaman pra-Islam dan juga setelah kedatangan Islam. Sebelum Islam, masyarakat Melayu banyak didasari dengan unsur animisme, semangat dan turun moyang. Datangnya pengaruh Hindu beri sedikit sebanyak impak dari sudut feudalisme masyarakat. Namun, pandangan semesta bukanlah pandangan semesta tamadun keseluruhannya. Kedatangan Islam telah berjaya mengubah bentuk kepercayaan dan corak hidup masyarakat Melayu dan juga pandangan semesta mereka.